Apakah bank Islam itu backdoor riba seperti mana didakwa oleh Syekh Imran Hussein? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atau seperti mana Syekh Imran Hussein sentiasa menyebut kita memuji Allah seperti mana dia kendaki dipuji. Tuan-puan semua, saya pernah jumpa Syekh Imran Hussein. Beliau seorang yang boleh ditanya soalan. Dan beliau seorang yang tahu bahasa Arab. Dan juga dia pernah menjawat jawatan imam di Masjid New York, di Pejabat Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Bank Islam ni adalah satu tajuk favourite Apek sebagai satu kontroversi yang perlu dijelaskan. Apakah dia sistem riba juga yang di mana diubah, ditambah akad-akad yang kononnya patuh syariah dan kononnya menepati dengan kehendak syariah. Dan saya meneliti hujah-hujah daripada ulama-ulama upahan atau didikan so-called Islamic finance yang menjadi apologetic kepada sistem bank Islam yang sebenarnya masih riba. Antara hujah terkuat mereka ialah ada dua je. Satu, mereka kata kalau haram juga bank Islam riba, habis kita nak pakai bank mana? Ya, dia anggap darurat dan dia anggap bank Islam ini kurang antara dua mudarat. Jadi apa akan cuba jawab itu. Kedua, dia kata mana nas yang katakan bank Islam haram. Itu pun Apek mudah jawab sekali. Baik, Apek jawab yang kedua itu dulu. Ya. Iaitu hujah paling kuat ialah daripada Al-Quran itu sendiri. Iaitu haram tu riba, halal tu bayan, haram tu riba. Iaitu Allah berfirman dituju kepada mereka yang penjagakan wang. Iaitu kita tahulah Bani Alif Sim Roh Lam Israel, Bani Yahada Yahudi. Mereka ini kita tahu daripada sejarah, daripada Al-Quran sendiri panjang lebar menceritakan bagaimana kaum tersebut cuba menipu Allah. Mereka itu cukup inkah sekali. Mereka itu cukup terkebur. Mereka itu cukup sombong dan angkuh terhadap Allah. Mereka anggap kerana mereka keturunan para anbiya belaka. Daripada Nabi Ibrahim. Mereka terima Nabi Ibrahim sebagai bapa Nabi mereka. Mereka mendakwa diri keturunan Nabi Ishak dengan Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Yahud belaka, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka anggap mereka ini ahlu syurga. Kalau kita orang menganggap diri kita bumi putra, mereka anggap diri mereka syurga putra. Dijamin masuk syurga. Jadi ahlu kitab ini, mereka pakar dalam soal kitab kerana mereka diberikan wahyu oleh Allah SWT. Mereka golongan Al-Kitab. Itu disebut Al-Quran yu'minuna bil ghaib, yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu kitab dua saja Allah beritahu sebelum dan ini Quran. Kitab yang sebelum ini pun Allah sudah tegur mereka. Jangan kamu lakukan riba. Riba itu berlawanan dengan bayan. Bayan ini jual beli barangan. Barang tu ada. Katakan minyak atar. Minyak atar ini ada. Anda ambil daripada Yemen atau Damas harga 10 rial. Ambil akad bayar atas meja ikut kitab muwatta, bukan bawah meja, itu akad hutang. Kena ain dengan ain. Saya mungkin bagi seekor kambing dengan ini minyak atar. Kalau akad tidak ada tipu hela, ini bukan ada tipu, kambing itu bukan mengandung, ikut mazhab Syafi'i, bukan ada benda tersirat atau ada bahaya.
Kematian mungkin dari kelahiran, maka halal. Dan diceritakan segala cacat celah. Madu. Madu ini bukan panjat pokok sendiri. Contohnya, diberikan makan gula. Itu cara orang Islam. Tidak ada tipu menipu. Kerana Allah memberi amaran. Sesiapa yang tipu dalam jual beli, neraka. Siapa yang timbangan dia berat sebelah, neraka. Kerana Allah bagi amaran. Yu'minu billah wa yu'minu bil akhir. Bila Allah sebut yu'minu bil akhir, iaitu beriman pada akhirat yang kita tahu akan dihisap semua kelakuan kita baik buruk di padang mahsyar, disebut dalam Quran, akan diberi hukuman sama ada baik atau buruk. Jadi bila Allah beri amaran, jangan lakukan sesuatu jika kamu beriman yu'minu billah, beriman kepada Allah, wa yu'minu bil akhir, dan beriman kepada akhirat, bermakna ada syurga neraka sebagai balasan. Jadi ia perkara yang berat. Dan Allah isytiharkan perang. Tapi sebelum pergi ke sana, kita jangan terlalu laju. Kita pergi berakad beli ini. Kita beli ini 10 rial. Bawa dari Damas. Naik kapal. Belayar sampai Nusantara. Singgah di Dumai. Orang kata Melaka tak ada, tak apalah. Kita cross masuk. Ya. Jual di Pasar Cokit. Yang tu Garaman. Jual di Kampung Baru. Jual 50 rial. Orang kata 50 rial. Orang boleh tanya. Ini minyak apa? Boleh cuba bau. Harum. Tengok orang lain pun jual. Ada 50 rial. Ada 60 rial. Ada 70 rial. Baik, saya beli 50 rial. Walaupun saya beli 10 rial. Saya untung 40 rial. Halal. Halal tu bayar. Barangnya ada. Ya. Haram tu riba. Bila barang itu tak ada. Diperniagakan barang yang tak ada. Ini cara hukumnya. Senang. Barang ada, sebaliknya, mesti barang tak ada. Cara umumlah. Kerana Islam ni mudah. Islam ini mudah dan tidak zalim. Dan Allah ni pemudahkan. Dan Nabi sebagai pesuruh Allah, sudah royak dah, sabda dah dalam hadis, banyak hadis, bahawa Islam ini mudah. Dan Nabi tunjuk, ajar, Nabi tunjuk contohnya, dia sentiasa pemudahkan umatnya. Itu yang dia boleh menarik orang masuk Islam. Bukan menakutkan orang lagi. Dengan tipu hala cara Alkitab. Macam mana Alkitab tipu? Mereka tahu berniaga ini, ya susah, untung banyak. Orang berniaga minyak atau ni kaya. Orang berniaga lembu kaya. Tapi Yahudi nak kaya atas angin. Yahud ini, Alkitab ini, rakus. Mereka berniaga macam mana atas angin. Mereka ambil duit orang, ambil emas orang, cipta duit kertas, ambil 100 pound, tulis 1000 pound, bagi kertas letter of credit. Ini ada sejarah dia. Wang kertas itu sudah ada unsur riba. Tapi yang menjadi banyak riba ialah mereka meminjam wang kertas ini, cakap awak ambil ini kertas, tak ada sandaran. Sandaran ialah dia rampas harta kamu. Bermakna dia tidak ada mudarabah, dia tidak ada murabah, dia tidak ada apa yang diakadkan sebagai untung rugi. Awak rugi, saya untung. Itu sebenarnya akad sebaliknya. Kerana tidak ada perniagaan, tidak ada barang. Kalau saya bayar wang 50 rial, saya dapat ini. Sekurang-kurang saya ada barang. Ya, apa saya buat dalam barang itu hal saya, tapi sekurang-kurang saya ada barang. Tapi bagi Yahud, mereka berniaga atas angin, tak ada barang. Mereka pinjam wang. Mereka jual beli wang kononnya. Mereka bagi engkau 100 ringgit. Dalam tempoh sebulan kamu bayar balik saya 110 ringgit misalnya. Jadi mereka ada risiko. Ya, risiko, tapi itu kertas saja. Ya, tapi mereka sandarkan, kalau awak tak serahkan itu wang balik, cukup, saya rampas awak punya kambing. Saya rampas awak punya unta. Itu jual beli yang akhirnya dikenali sebagai bank konvensional. Siapa nak apa-apa, pinjamlah wang daripada mereka. Jadi awak sepatutnya berniaga. Awak jadi kaya, awak boleh beli apa saja. Tapi ini tidak diajar dalam ekonomi Islam sekarang. Mereka ajar bab financing, Islamic financing, di mana mereka cuba menghalalkan yang haram. Saya sifatkan macam cuba menghalalkan pelacuran. Saya boleh guna contoh pelacuran. Kita akad dengan seorang wanita pelacur. Kita pakai kondom, kata kondom ini awak tak perlu edah 3 bulan.
Kenapa tak perlu edah? Kerana ini kondom menjamin kamu tak akan beranak. Contohlah, ya, instrument bank ini menjaminkan akadnya sah. Padahal bawanya daging yang haram. Sebenarnya bawa itu pelacuran. Menjual benda lain. Dia jual wang. Iaitu jual badan. Di luar nikah sebenarnya. Dia kata ada nikah, dia bawa 2 saksi, dia bawa seorang qadhi, dibayar wang, dia akad, halal kamu 2 malam, bayar RM1,000. Lepas tu cerai balik. Kan ada akad. Boleh ke gitu? Apakah darurat? Ramai tak kahwin? Boleh juga muta'ah? Boleh ke tak boleh? Apa jadi pada institusi keluarga? Apa jadi pada kaum wanita? Mereka akan dieksploitasikan. Mereka akan dianyanya. Ini yang rosak masyarakat. Kenapa Allah menyifatkan pelacuran tidak nikah, tidak jaga kehormatan wanita, merosakkan. Ya, kenapa diperintahkan Al-Quran? Menjaga kehormatan, menjaga institusi nikah. Dan diletakkan syarat berlaku adil. Ini bukan kitab, kita main campak-campak saja ikut suka hati kita. Kerana banyak nas lagi, kita boleh beritahu satu persatu kalau nak dengar. Tapi mereka sudah tutup hati mereka. Dan kerana Allah isytiharkan perang, kita sebagai orang beriman wajib bersama Allah wa Rasul bersama isytihar perang terhadap mereka. Dan kita akan bongkarkan. Walaupun kita sentiasa diharamkan, sentiasa di-ban, kita tak minta upah, kita ikut contoh Nabi, tak minta apa-apa balasan, kita gunakan ayat Quran, mereka gunakan istilah-istilah ciptaan untuk mengelirukan kita. Mereka guna hujah-hujah, contohnya, kamu tahu ke bahasa Arab? Syekh Imran Hussein tahu bahasa Arab. Banyak ulama yang tahu bahasa Arab, mereka diketepikan. Saya pernah dengar satu fatwa daripada UIA, seorang alim menyatakan haram merampas rumah orang. Kalau ia dalam proses satu transaksi. Contohnya satu transaksi, kita kata kalau kamu rugi, kamu bagi anak engkau kepada saya. Anak perempuan kau. Itu haram. Kerana dia berlanggan dengan satu lagi akad lain, iaitu akad nikah. Dan akad nikah ini memberi kebebasan kepada perempuan itu, si anak dara itu, hak memilih. Kalau kamu kata kamu tak ada hak memilih, ada penghambaan dalam Islam. Kamu sangka ini perang ke? Kamu sangka itu orang kafir ke? Kita tak boleh memperhambakan orang yang sudah Islam. Ya, ini jelas. Sekarang mereka mengambil kesempatan kejahilan umat. Kononnya tak tahu bahasa Arab. Tapi Allah menurunkan Quran dan bahasa yang kita mudah faham. Iaitu terjemahannya kita tahu. Antara ayat paling penting ialah tidak boleh berlaku zalim dalam apa jual beli. Siang-siang dah orang tulis banyak ni apa Alamak, aspek puluk. Apa dia tulis? Merubuh syaku disebabkan inflasi maka pinjam konvensional jangan diharamkan sewenangnya. Itu saya setujulah kerana kepada saya konvensional tak beza dengan bank Islam. Dalam keadaan darurat kamu pinjam tapi kita tengok keadaan. Kita jauhi daripada berhutang. Dan bank pada sifatnya meminjam wang, bukan jual beli. Jangan kita mudah tertipu. Dia kata kita membiayai. Dia tak membiayai apa-apa. Dia rampas punya kereta, dia tak guna. Dia lelong balik. Dia punya hasrat. Ialah mau kamu tak bayar hutang, dia lelong lagi untung. Amalan riba Yahudi ini dikenali sejak zaman William Shakespeare lagi. Cuba Google satu tajuk karya William Shakespeare bernama The Merchant of Venice, iaitu pedagang dari Venice, iaitu mengenai seorang Yahudi bernama Shylock. Shylock ni meminjam wang kepada seorang yang akhirnya tak dapat bayar wang mengikut syarat perjanjian. Kalau awak tak boleh bayar wang, awak bayar saya dengan 1 pound daging kamu, iaitu saya bunuh kamu. Akhirnya dia diselamatkan oleh seorang anak perempuan dia, siapakah yang menyamar jadi peguam tapi pandai berhujah. Tapi buku ini cerita dua perkara. Satu, bahawa amalan riba ini, meminjam wang ini, menipu kaum biasa ini sudah masyhur dan dibenci oleh masyarakat Inggeris sendiri.
Sebab tak heran masa-masa zaman Hitler, Germany, yang kita tak mau berlaku, dia berlaku rakus, zalim terhadap kaum Bani Israel. Di kisah Holocaust kan, berlaku zalim atas orang Israel kerana mereka benci Yahud, memusnahkan ekonomi Eropah, menjahannamkan ekonomi Jerman dengan hutang oleh bank-bank Yahud ini. Mereka tak berniaga apa, mereka kaya raya. Rakyat Jerman makin buat kerja, makin miskin. Masyhur di Jerman, di Eropah, di Itali dan di England. Kalau tidak, tak akan tertulis dalam sastra Inggris William Shakespeare yang Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX, sudah baca berkali-kali semasa penjara selama 17 tahun. Mesti dia tahu. Jadi, Yahud hujah berapa dalam Alkitab? Mereka berhujah bahawa kita berniaga wang, tapi wang itu juga perniagaan. Dalam Alkitab sudah diharamkan, mereka hujah terhadap Allah. Bila turun Al-Quran, Allah bagi hujah sekali lagi. Dalam Al-Quran kita cek, ada hujah mereka. Tetapi Allah, berniaga itu halal dan jual beli wang juga adalah dagang. Ini dagang halal kan? Tanpa ini haram kan? Jadi kepada Yahud, apa tu haram? Tak ada. Jadi Allah ni merepek kan? Apa perniagaan Yahudi yang tidak haram? Mereka mengaku tak haram. Apa hujah mereka? Ada keluar Al-Quran. Mereka kata, wang ringgit pun barang juga. Jadi Allah jawab dalam Al-Quran. Wang ringgit bukan barang. Halal tu bayar, haram tu riba. Diulangi balik dan Allah bagi ayat penamat. Allah wa Rasul istihar perang. Kenapa Allah istiharkan begitu berat? Tidak ada babi tak ada istihar perang. Atas anjing lagi tak ada istihar perang. Atas Aluzima tak istiharkan perang. Atas musyrik tak istiharkan perang. Seperti mana Allah dan wa Rasul istiharkan perang. Karena Allah tahu perangai Yahud akan menyusup masuk umat. Seperti mana menyusup menguasai umat sebelum ini. Bani Israel. Wang ringgit. Bank Islam. Ikut Akta Bank Negara. Dalam keadaan siuman, tidak darurat, tidak tertekan. Mereka minta lesen Bank Islam ni kerana boleh buat wang atas angin. Masuk deposit 1 juta, mereka boleh keluarkan surat kredit 20 kali ganda, 20 juta. Ini dinamakan fractional reserve, FR. Ya? Fractional reserve monetary system ini, awak dapat lesen bank, awak terus jadi kaya raya gila. Itu sebab bank, ini lesen bank bukan mudah dikeluarkan. Mesti dengan orang yang rapat betul dengan bank negara, rapat betul dengan penguat kuasa, rapat betul dengan PM. Kerana satu lesen atau Menteri Kewangan, kerana lesen bank, kamu pinjam tauke punya wang 1 juta, terus dapat 20 juta. 19 juta atas angin. 19 juta ni kamu keluar pinjam kat orang, cagakan harta mereka yang bernilai lipat ganda daripada wang itu. Jadi awak selamat. Awak tak kisah pun untung rugi orang tu. Bagi orang kaya mampu, orang miskin datang kalau kamu alah sengaja tunjuk kamu ada kaunter pinjam kereta, sebenarnya tak perlu. Awak sudah buat duit. Tapi awak pura-pura, marilah saya nak membiayai kereta anda. Saya baik Islam. Saya nak tolong kamu. Nak beli kereta apa? Nak beli rumah apa? Pergi cari dulu. Maksud akad ini rumah saya punya ya. Tengok. Ini rumah asalnya bukan dia punya. Dia tidak ada minat. Ini perempuan dia tak ada minat untuk nikah. Dia nak guna saja. 1 malam. 2 malam. Dia bayar. Itu namanya bukan nikah tuan-puan. Namanya pelacuran. Cubalah cerita benda lain. Kepada saya pelacur. Tahu apa tu pelacur? Kita tak tahu. Pura-pura tak tahu. Allah akan dedahkan kepura-puraan mereka. Yang mereka lakukan ini zalim. Mereka ada kepentingan. Mereka diupah dengan tinggi. Orang belajar Islamic Finance UIA keluar dapat habuan, dapat gaji. Mereka tak ada pekerjaan lain kerana mereka dirosakkan akidah mereka. Tidak tahu apa yang halal lagi. Berdagang itu halal. Jual beli itu halal. Beli satu barang pergi jual, saya sokong.
Siapa yang buat tudung sendiri jual mahal, saya sokong. Siapa buat karipap jual, saya sokong. Ya, ini Profesor Mustafa hasilkan ini, saya sokong, halal. Tapi cuba diharamkan. Kerana dia kata masih dalam kajian apa tu sauda ni. Banyak benda kita kena perangi. Tapi riba itu dosa paling besar. Malapetaka paling besar atas ekonomi Islam. Kerana makin bank riba, tak kira Islam pun bermahajalela, makin miskin orang biasa. Makin kaya mereka. Makin kaya mereka. Beli satu rumah atau satu kereta atau satu harta. Ya, mereka naikkan harga. Macam mana boleh naikkan harga? Oh, saya jual beli. Tapi awak tak beli pun. Tak apa, saya akad dulu. Mereka buat 2 akad dalam sekali, jelasnya haram. Saya ada bukti. Saya ada orang yang pernah set up bank Islam, yang sudah bertaubat, cerita kepada saya, bagaimana mereka buat 2 akad dalam satu, buat satu sign, pergi ke meja lain, dia sign ke meja lain. Menipu Allah. Allah Akbar. Menipu umat boleh, menipu Allah tak boleh. Kerana Allah sebut, wa minan nasi man yaqulu amanna wa bil akhirati hum bimu'minun. Antara manusia, sebab innal ladzina kafaru, antara manusia wa minan nasi man yaqulu amanna wa bil akhirati wa ma hum bimu'minin, yang mengaku dia bersama orang beriman kepada Allah wa hari akhirat, tetapi sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka cuba menipu Allah, menipu orang beriman, tapi mereka menipu diri sendiri. Munafik ini dia sifat menipu. Kerana depan kita dia mengaku dia beriman. Dengan bangga kerana dia tahu sedikit istilah bahasa Arab yang dicipta, yang diletakkan atas dan menutupi ayat Quran di bawahnya. Ayat Quran yang suci jelas menyatakan, jangan tipu dalam perniagaan. Jelas bila awak tak ada barang. Awak nak biayai satu kereta Mercedes. Awak cakap, saya beli ini dulu. Padahal awak punya. Awak pegang ini kunci. Dia tak ambil pun. Awak ambil daripada kedai Cina, kedai Mercedes, kedai Jerman. Dia buat akad, hak milik dipindah ke saya. Serupa nak akad perempuan tu kan, anak perempuan kamu bagi kat saya dulu. Saya boleh tiduri dia. Saya boleh rampas dia. Kalau kamu tak bayar ansuran kamu. Ansuran itu, 10 tahun akan datang, nilai dia 2 kali ganda. Contohlah, 20 tahun akan datang. Kalau 5% tahun, 20 tahun, 100%, 2 kali ganda. Ini hujah bank konvensional. Mereka guna juga dalam bank Islam. Jadi macam mana nak bagi tipu halal ini? Tutuplah bahawa tidak. Kita tak naikkan harga. Mereka naikkan harga. Nampak? Kita nak untung. Kalau tidak, macam mana kita boleh hidup? Semua hujah-hujah bermaaf-maafan. Hujah-hujah yang menutupi kebenaran. Jadi, kamu nak kereta, kamu pergilah bank lain. Bank lain haram. Saya anjurkan lebih baik pergi ke bank konvensional. Kurang-kurang bank konvensional tak mengaku dia Islam. Bank konvensional boleh masih bicara. Ayah, okey ya, saya tak boleh bayar, kasih saya 1-2 bulan lagi ya. Boleh. Lagi mudah. Bank Islam, tak boleh. Ini amanah. Saya dah tahulah semua hujah, tuan-puan. Saya bukan orang kecil, tuan-puan. Apek ni umur dah akong dah. Mereka tipu halal ni, awak boleh tipu orang biasa sama akong ni. Lu jangan tipulah. Ya? Saya sanggup dipenjarakan. Saya sanggup didakwa. Saya sanggup difitnah sebagai orang gila. Tapi saya takkan berhenti menentang bank Islam. Yang haram atas haram. Ini fatwa dari Syekh Sufi saya. Jadi saya jalani amanah guru saya. Di samping amanah dari Allah wa Rasul dengan ayat yang jelas. Apabila anda tak boleh bayar hutang, ini mata pencarian anda. Awak guna kereta ini untuk berniaga atau anda guna rumah untuk melindungi keluarga kamu. Mereka dengan gamaknya boleh merampas rumah anda. Padahal kamu dah bayar pokok. Kamu tak mampu bayar dalam keadaan lockdown, COVID, MCO ke, minta moratorium. Moratorium apa? Riba itu masih berjalan. Boleh tak kurangkan riba itu? Tak boleh. Cuba minta bank Islam.
Tak ada satu sen pun dia akan kurangkan. Tunjuk saya bukti dia kurangkan satu sen. Tidak. Dia kata tangan kami ikat. Dia bagi macam-macam alasan. Dia tidak mau lepaskan kamu daripada gejala riba, perangkap riba yang di belakang mereka ahli kitab belaka berkongsi untung dengan mereka. Kerana dunia mereka menjual agama. Mereka ni harus ditantang dengan segala kerasnya. Tak boleh maafkan. Ya, kamu pandang apa ini siapa? Ya, kamu pandang yang saudara Ezra lagi seorang yang kuat membuktikan. Dan dia ini tahu bahasa Arab. Dia tahu hukum. Ya. Okey. Di samping dia nikah ramai lah. Itu hal dia lah selagi dia akad. Bukan macam ni ambil pelacur. Ya. Ya, mungkin kamu kata, siapalah apa ini? Siapa nak takut? Serupalah Rasul, Nabi. Dia seorang jalan di pasar. Alah, dia ni cakap merepek. Dia ni sudah kena sihir. Dia ni sudah mabuk. Dia ni sudah nyanyuk. Tapi ayat Allah yang kita bawa. Jangan zalim dalam penjagaan. Bila kamu rampas harta orang beriman yang tak mampu bayar, kamu tahu dah berapa ayat yang menentang rampasan kamu. Pertama, ada ayat yang pura-pura tak pernah dengar ayat ni. Apabila orang tak dapat bayar hutang, berilah mereka tempoh. Ayat Quran, tuan-puan, bukan hadis. Quran lebih sahih segala hadis. Beri mereka satu tempoh yang mereka mampu. Tapi mereka beri apa? Bukan tempoh, bagi moratorium. Moratorium bukan tempoh. Moratorium menaikkan. Saya bagi awak 6 bulan, tapi berlipat ganda riba itu. Kerana dia tak stop riba tu. Awak sepatutnya bayar setiap bulan 1,000 kan? 6 bulan, 6,000 lah. Tapi dalam 1,000 tu 500 riba. Awak kena bayar juga. Bukan saya tangguhkan riba tu. Malah ditokok tambahkan compounded interest. 6 bulan riba kamu tak bayar, 6 bulan tu kenakan lagi riba 10% ke 5%. Cuba cek. 6 bulan kemudian kamu dapatlah surat cinta daripada bank Islam. Bank konvensional boleh lagi. Bank konvensional ada mekanisme dia. Kita tahu di bawah bank negara. Tapi bank Islam kerana dilindungi oleh para ustaz pakai serban, pakai tasbih, pakai ayat Quran macam ahli kitab dengan pakaian jubah dan nama Islam al-ustaz, kelulusan PhD, Darul Islam, Darul Ulum, Jamaat al-Islamiyah Malaysia, al-Islamiyah, al-Kirati, al-Mudarabah, al-Iqtisad, al-Alami. Saya tahu semua sijil tu. Jadi kita pun takut. Masya Allah. Ini orang Islam ni. Takkan dia macam Yahudi. Takkan dia tarik rumah kita. Kamu bacalah ayat seberapa banyak kat telinga dia. Dia dah pekak. Kerana hati dia sudah tutup. Ya? Dia akan rampas kereta anda. Itu sebab saya beli cash, tuan-puan. Saya beli cash. Saya ada akad lah. Hutang cash. Mereka ambil rumah kamu. Anak dan isteri kamu duduk mana? Haram tau seorang keluarga. Walaupun dia duduk setinggan, kita halau dia. Saya tahu, saya pernah tengok. Bandara datang dan traktor halau, menangis anak-anak. Kamu tak ada hati perut. Oh, saya jalani perintah ke perintah. Apa depan Allah? Kamu jawablah. Kalau Allah kata haram, kamu subahat dengan pemerintah yang melanggar hukum Allah. Wa ma lam yaku bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasikun. Kafir, zalim, fasik, sesiapa yang langgar hukum Allah. Hukum Allah melarang kita menzalimi orang, terutama yang masakin, yang miskin, yang tengah susah. Ya? Nak minta duit EPF mereka, kita ketawakan mereka. Mereka susah. Kita, walaupun tak susah, kita wajib bersama orang ditindas. Kalau tidak, di akhirat, garis antara kamu dan mereka sebagai orang ditindas, dizalimi yang ahli syurga. Ya? Kita, sampai selamat dunia, Allah bagi amaran. Tak payah tunggu sebagai satu soalan kuis. Betul ke aku kena neraka ke? Allah jawab. Tak boleh zalimi mereka. Tak boleh rampas harta mereka. Biar mereka satu tempoh. Katakanlah habis satu tempoh tu, Tuan.
Saya masih tak dapat kerja balik. Saya tak mau cucuk. Saya tak cukup wang untuk bayar riba yang tinggi. Kalau dirampas rumah saya, kemana lagi anak dan isteri saya duduk? Baik Islam jawab apa? Oh, saya tak ada kisah itu semua. Awak sudah tanda tangan. Kau carilah rumah lain, rumah saudara. Apa ayat Quran kata? Apa ayat Quran kata? Mereka ada fikir tak apa Allah jawab kepada keadaan itu yang orang tak boleh bayar hutang? Siapa boleh jawab sekarang? Saya cabar. Ini Cina Mualam ni cabar orang Islam yang lahir Islam. Kononnya tahu Islam. Apa jawapan anda bila orang tak boleh bayar hutang anda? Anda rampas hak dia? Tunjuk saya satu ayat dalam Quran yang kata kamu berhak rampas hak orang. Walaupun dia berhutang dengan kamu. Kamu perlu cakap dengan baik. Ini dalam Quran. Jangan menghardik orang yang berhutang dengan kamu. Kerana kamu ada hutang dengan Allah. Dan Allah bagi ayat penamat bagi orang hutang. Lebih baik kamu maafkan hutang tersebut. Mudah-mudahan kami maafkan hutang kamu dengan kami. Pernah dengar ayat tu? Tak pernah. Jelas ini bukan orang Islam. Ulama tu tak pernah dengar ayat tu. Kena menepikan ayat tu. Mereka akan menepikan ayat Allah. Yahud ni, Ahlu Kitab ni perangai mereka. Dia ambil sekian ayat sedap bagi dia. Dia buat tak tahu. Dia buat tak nampak ayat yang tak sedap bagi diri dia. Apabila seorang tak boleh bayar hutang kamu, dua perkara kamu kena lakukan. Bagi dia tempoh. Jangan zalimi dia. Dia kata, kalau saya bayar ini, tutuplah kedai burger saya. Masa tu kamu kena berlaku yang baik. Bagi dia tempoh, Allah maafkan kamu. Allah merahmati dia dan merahmati kamu. Jalin persaudaraan Islam yang sebenarnya yang sudah tak ada. Kerana ini sudah sistem kapitalis. Sistem meraswa. Sistem bengkok. Kezaliman oleh manusia atas manusia, bukan kezaliman Allah. Allah bawa Quran sebagai rahmat, sebagai adil, sebagai hikam, sebagai al-furqan, sebagai untuk menjadi hukum antara manusia. Allah tak berlaku zalim. Allah kata, kamu bagi tempoh bagi orang tak boleh bayar. Bukan moratorium. Kedua, anda memaafkan hutang tersebut. Mana boleh. Rugilah kita. You sangka Allah tak tahu lah. Kamu kaya. Allah tahu kamu yang mampu bagi orang hutang. Mampu memaafkan hutang orang. Kalau tidak, Allah tak akan turunkan ayat itu berkali-kali. Al-Quran saya baca. Sampai saya takut jadi kapitalis tau tuan. Kalau nak lantik saya jadi pengarah bank. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ayat tu jelas. Bila awak dengar, awak tak boleh dengar. Bila awak, telinga kamu sudah dengar ayat Allah tu, awak tak boleh tutup. Macam musyrikin. Aku tak dengar ayat tu. Awak ada dengar ayat tu? Tak ada. Tak ada. Sancek dapat duit berbelas ribu, berpuluh ribu ulama patuh syariah ini. Haram semua duit mereka. Kerana mereka menghalalkan yang haram. Ya. Ini juga yang bakar sinun. Ramai saya dengar lah. Mati ke apa. Tapi saya tak boleh cerita sini. Kadang-kadang ban. Atas mereka darah. Orang yang mati dalam keadaan syubhat. Dalam keadaan yang tidak jelas. Yang mereka ada tangan dan saham. Termasuk mufti-mufti yang keluarkan fatwa. Mengharuskan dan mewajibkan. Ini saya tak takut untuk sebut. Cuma dia ban saja. Lepas tu dia ambil tindakan, saya bersedia. Make my day. You know, saya bersedia. Saudaraku Apek, tolong kupas maksud puasa yang sebenarnya. Lain kali lah ni. Ini sekarang nak perang dalam Islam ni. Bulan puasa kita kupas lah. Sebab tak lama bulan Ramadan Apek. Apek cakap guna kad kredit. Ya, saya guna kad kredit. Tapi saya bayar cash. Saya tidak dikenakan riba. Saya tidak dikenakan interest. Saya pakai duit kertas. Ya. Dia darurat, dia fulus. Jangan berhutang dengan institusi riba. Saya tak berhutang. Okay? Saya pay zero. Alhamdulillah. Kalau saya tak mampu beli, saya tak akan beli. Ya? Dan saya pentingan berniaga. Saya sokong orang Islam berniaga. Masalahnya orang Islam dah hilang ilmu berniaga. Ilmu berdagang. Malas. Harapkan pay packet every month. Sudah lupa ayat Allah. Rezeki Allah dijamin bagi orang berdagang.
Tengok semua yang kaya-kaya. Makan gaji ke? Berdagang. Yang kaya makan gaji, suapan. Suapan, rasuah. Dan mereka boleh memaafkan. Kata, semua Perdana Menteri makan. Semua pegawai penguatkuasa ada ambil. Bila saya beritahu seorang tu, kamu tahu tak ini adalah salah. Dia jawab apa? Biasa dah bang. Bang, biasa bang. Biasa mereka buat. Saya bagi amaran ke dia. Awak biasa kepada saya, tidak biasa dan Allah haramkan. Dan saya tetap beriman Allah, pegang pada ayat Allah, dan saya yakin Allah akan membalas dengan rezeki yang halal. Selama ini 42 tahun saya tak pernah makan duit haram orang, dan Allah tak memiskinkan saya. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Jangan boleh rampas harta orang. Allah suruh kita maafkan kerana Allah akan maafkan hutang kita dengan dia. Aku tak ada hutang dengan Allah. Awak hutang banyaklah. Makan rasuah, makan suap, menandatangani benda yang haram. Neraka. Saya jawab seperti mana Allah jawab. Neraka bagi mereka yang melanggar hukumnya. Okey? Puas hati. Saya tahu lah akan diserang. Nanti saya akan upload ke YouTube ya. Sekian saja round pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.